Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Assalamualaikum. Ni semua dah makan ke belum? Dah. Apa khabar kamu hari ni? Baik. Ada demam? Ada. Okey. Saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Iqmal. Kamu boleh panggil saya Encik Iqmal. Tarikh kita berapa bulan ni? 17. 17 Pondok 2020. Okey. Siapa tahu kod kursus kita? Tak ingat. Okey, kursus kita IT 020-3 2013. Okey. Nama kursus kita? Sistem Komputer. Nama kursus kita sistem komputer. Okey. Okay, saya nak tekan sikit aspek disiplin tata tertib dekat kolej. Okay. Siapa yang masuk dalam kolej ni, apa yang tata tertib yang perlu kamu ikut ataupun disiplin kolej yang perlu kamu ikut? Pakaian kemas. Berpakaian kemas. Kalau lelaki, baju berpola ataupun jaket yang telah disediakan seluar slack, kasut bertutup dengan stoking. Kalau perempuan, baju kurung bertudung yang muslim. Non-Muslim boleh wear tapi kena kemas. Okey, bila datang ke kelas jangan lambat. Tepat pada waktunya. Betul? Okey. Sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak buat sedikit release tension. Okey. Diminta pelajar bangun. Okey, kita tarik nafas, tahan. Bila saya kata lepas, kamu lepas. Boleh? Boleh. Okey. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Baik, sir. Okey dah. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Kita sama. Okey. Hari ni kita nak belajar tentang Komputer. Sistem komputer. sistem komputer. Dulu semasa saya pengalaman kerja, saya menceburi bidang sistem komputer. Banyak pengalaman yang saya dapat. Contoh, saya boleh buka kedai komputer. Sambil saya menjadi cikgu, saya boleh buka kedai komputer sendiri. Okey, kamu dah jadi macam mana tak? Boleh juga, sir. Okey, kalau tak kamu kena belajar bersungguh. Kamu kena tahu apa tu komputer. Boleh? Boleh. Okey, kita masuk pada tajuk kita. Tajuk kita pengenalan kepada penyelenggaraan komputer. Okey. Siapa tahu tujuan kita belajar tajuk penyelenggaraan komputer, pengenalan kepada penyelenggaraan komputer. Tak tahu, sir. Okey, ini tujuan kita belajar pengenalan kepada penyelenggaraan komputer ialah terangkan jenis-jenis penyelenggaraan komputer. Nombor 2,
Nyatakan maklumat laporan penyelenggaraan komputer. Okey, nombor 3. Berikan jenis-jenis apa? Alat komputer. Apa demi? Alat komputer. Salah kata. Peralatan Komputer. komputer. Okey. Apa kepentingan kita belajar pengenalan kepada penyelenggaraan komputer? Apa kepentingan dia? So, tahu jenis. Okey, kepentingan kita belajar pengenalan kepada penyelenggaraan komputer adalah kita dapat tahu berapa jenis penyelenggaraan yang ada, penyelenggaraan apa yang perlu kita buat dan jenis-jenis peralatan penyelenggaraan komputer yang mana perlu kita gunakan semasa penyelenggaraan komputer. Faham? Okey, saya nak tanya. Kamu ada melakukan penyelenggaraan komputer di rumah? Tak biasa. Tak ada. Okey, nanti bila kita dah habis belajar, kamu cuba buat penyelenggaraan komputer sendiri di rumah. Macam mana kamu kita kenal dulu apa tu penyelenggaraan komputer. Boleh? Okey, kita pergi yang pertama. Okey, tajuk kita pengenalan kepada penyelenggaraan komputer. Objektif kenapa kita objektif untuk pengenalan penyelenggaraan komputer, kita mesti tahu jenis-jenis penyelenggaraan, kita mesti tahu maklumat selepas penyelenggaraan, nyatakan jenis-jenis peralatan penyelenggaraan. Maksudnya di sini penyelenggaraan komputer terbahagi kepada berapa? Maklumat laporan selepas membuat penyelenggaraan mesti ada maklumat laporan dan semasa buat penyelenggaraan kena tahu peralatan apa yang kita guna. Okey. Kita pergi kepada pengenalan dulu. Kenapa perlu kita buat penyelenggaraan komputer? Penyelenggaraan komputer adalah satu langkah yang dilakukan ke atas sistem komputer supaya dapat mengurangkan atau mengelakkan komputer daripada menghadapi masalah-masalah yang tertentu seperti virus. Masalah itu seperti kerosakan hard disk ataupun kerosakan RAM ataupun yang sebagainya. Kita dapat mengelakkan masalah-masalah yang tertentu yang terdapat pada komputer. Okay, kita tengok jenis-jenis penyelenggaraan komputer. Penyelenggaraan komputer terbahagi kepada dua, iaitu preventive maintenance dan corrective maintenance. preventive maintenance dan corrective maintenance. Apa itu yang dikatakan dengan preventive maintenance ataupun corrective maintenance? Tahu. Preventive maintenance dia lebih kepada pencegahan sebelum kerosakan. Corrective maintenance dia lebih kepada pembetulan maksudnya pembetulan komputer bila dah berlaku kerosakan. Sebab tu dah ada dua penyelenggaraan. Ini sebelum kerosakan kita membuat preventif ataupun semasa kerosakan
kita buat corrective maintenance. Okey, kita pergi satu apa tu preventive dan apa tu corrective. Okey. Keperluan penyelenggaraan, kenapa perlunya kita buat penyelenggaraan? Untuk memastikan aset berfungsi dengan lancar, secara berterusan dan selamat digunakan, memelihara dan memanjangkan jangka hayat komputer, meningkatkan keupayaan komputer, menjamin keselamatan pengguna, mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Okey. Ini mengapa kita kena buat penyelenggaraan komputer. Kita kena memastikan aset sentiasa berfungsi. Zaman sekarang ni banyak memerlukan komputer, betul? Betul. Kita mesti memelihara dan jangka hayat komputer, memanjangkan jangka hayat komputer. Okey, contoh daripada telefon sebagai selama 5 tahun, tapi kita boleh memanjangkan jangka hayat komputer dengan membuat penyelenggaraan. Dan dia meningkatkan keupayaan komputer yang sedia ada. Maksudnya kalau kamu membeli komputer yang spek rendah, kamu boleh meningkatkan dia jadi spek yang lebih tinggi. Dan dia menjamin keselamatan pengguna, mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Maksudnya bila tiada kerosakan berlaku, senang untuk kamu melakukan kerja. Okey. Okey, seterusnya jenis-jenis laporan penyelenggaraan selepas laporan penyelenggaraan lepas. Kita ada 3: fault history, corrective history, user history. Apa yang dikatakan dengan 3 jenis laporan ni? Tak tahu je Pak. Pasti je. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok first fault history. Okey, fault history dikenali sebagai sejarah kerosakan. Dia merekodkan sebarang kegagalan, kerosakan atau masalah yang dihadapi oleh peralatan, mesin atau sistem komputer. Ini bermaksud jika satu kerosakan berlaku, kamu harus menyediakan satu borang ataupun company ada satu borang untuk kamu tulis apa kerosakan dia. Faham? Apa yang berlaku? Kamu sebagai technician, kamu mesti tahu apa kerosakan dia, apa kerosakan yang berlaku. Contoh seperti peralatan motherboard ke, RAM atau sebagainya, mesin atau dalam sistem komputer tu sendiri, seperti Word tak boleh buka, Excel, okey, PowerPoint. Okay, ini sejarah pembetulan. Sejarah pembetulan untuk mengembalikan operasi sistem kepada keadaan sedia kala. Kerosakan peralatan, mesin atau sistem boleh dipulihkan ke tahap boleh beroperasi. Okey, yang ini dia lebih kepada bila benda tu sudah berlaku. Bila komputer sudah pun berlaku kerosakan. Jadi ini adalah sejarah pembetulan dia. Jadi bila kalau komputer kamu sudah berlaku kerosakan, kamu tak boleh buat pencegahan. Kamu terus kena betulkan apa yang rosak, tukar apa yang peralatan apa yang rosak ataupun komponen komputer yang apa yang rosak. Okey, ini sejarah untuk pengguna, user history. Rekod yang menyimpan sejarah penggunaan peralatan, mesin atau sistem yang digunakan oleh pengguna. Okey, seperti contoh, bila kamu bekerja di pejabat, mesti ada seseorang yang menggunakan komputer tu sebelum kamu membuat pembetulan, membuat baik pulih komputer. Jadi user yang menggunakan komputer tu, dia perlu catatkan sejarah dia punya nama ataupun maklumat-maklumat di dalam borang, dan perlu memberitahu dalam borang ni apa kerosakan yang telah berlaku. Rekodkan apa masalah user tu sendiri. Itu dipanggil sebagai user ataupun sejarah pengguna. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis peralatan penyelenggaraan. Sebelum kita membuat
penyelenggaraan mesti tahu jenis-jenis peralatan yang kita gunakan. Kalau kamu tak tahu peralatan apa yang kamu gunakan, Persalah apa? kamu tak tahu peralatan yang kamu gunakan, kamu main guna je, dan komputer boleh jadi bertambah masalah. Jadi sebelum penyelenggaraan bermula, kamu mesti tahu Fungsi peralatan. fungsi jenis peralatan ataupun fungsi peralatan itu sendiri. Contohlah kalau kamu skru tu, skru tu belum menggunakan pemutar skru yang plus, tapi kamu menggunakan pemutar skru yang minus. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab itu adalah kamu gunakan peralatan yang salah. Okey, kita tengok jenis-jenis peralatan yang ada. Okey, pelayar. Pelayar digunakan untuk menggenggam pusingan sesuatu seperti pipe atau rod. Digunakan bagi pelbagai tugas termasuk memotong wayar. Ni, pelayar ada pelbagai jenis kan. Kita ada multi-tirus, kita ada pelayar biasa. Pelayar seperti kata pun kita ada. Ini kegunaan seperti yang telah diterangkan tadi. Dia untuk memotong wayar atau membetulkan rod yang ada di dalam komputer. Bukan motor je ada rod Pelayar pun ada rod komputer pun ada rod dia tersendiri. Itu tak ada carburetor. Okey, peralatan kedua digunakan adalah screwdriver. Digunakan untuk menggetarkan atau melonggarkan skru. Ini yang saya panggil tadi pemutar skru atau dikenali sebagai screwdriver. Screwdriver ni ada berapa jenis? Dua. Satu? Minus 11. Satu adik kau kan pandai. Okey, screwdriver ada dua, minus dengan plus. Okey, contohlah skru itu memerlukan bentuk bunga. Kita perlu ambil minus ke plus? Plus. Kalau skru tu bentuk madang, kita memerlukan screwdriver yang minus. Ingat ada untuk mengetatkan atau melonggarkan skru, bukan untuk benda lain Okey, jangan awak ambil barang guna-guna yang kecil gunakan benda ni, salah. Okey. Okey, seterusnya thermopaste. Okey, siapa tahu thermopaste? Tak tahu saja. Okey, thermopaste digunakan sebagai atas muka antara sink haba dan sumber haba yang menyalakan haba dari prosesor ke sink haba. Faham? Faham ke tak? Faham ke? Okey. Thermopaste ni dia lebih menyalurkan haba, mengeluarkan haba daripada prosesor. Prosesor bila digunakan komputer dia panas atau tidak? Panas. Siapa yang mengeluarkan haba dia? Okey, yang mengeluarkan haba dia thermopaste. Thermopaste. Thermopaste akan mengeluarkan haba dia kepada head sink. Head sink yang mana? AC yang Tu yang gelap hitam orang. Ini tak ada AC. dia cair tu. Cair. Head sink dia macam kipas. Kipas. Tu. Nyala, Itu dipanggil AC. head sink. Itu komponen komputer yang penting untuk mengeluarkan haba dan dibantu oleh thermopaste. Bila kamu buka sesuatu komputer ataupun kamu tengok pada board, bawah heatsink ataupun kipas keluarkan haba tu ada melekatnya thermopaste. Macam kipas tu ada? Ada atas dia? Yes, that's right. Kipas yang ni, kipas macam ni. Tapi dia lebih besar lah dia ikut bentuk prosesor ni. Okey. Okay? Baik. Okey, seterusnya clipping tools. Siapa tak pernah dengar pasal clipping tools? Ada yang pernah dengar? Saya tak pernah dengar tu. Tak pernah dengar? Tak pernah Okey, dengar saya tu. terangkan apa tu clipping tools. Clipping tools alat untuk memasang kabel UTP atau alat untuk memasang kabel UTP ke penyambung RJ45 atau RJ11 bergantung kepada keperluan. Berfungsi untuk memotong kabel, memotong pelindungan kabel, mengepit kepala RJ dan lain-lain lagi. Dia lebih kurang macam kata juga ada. Dia lebih kurang macam kata, tapi dia memotong kabel-kabel wire. Awak pernah tengok kabel wire connection yang warna biru tu? Pernah. Kabel internet yang warna biru tu? Pernah. Yang bersama kat modem. Benda tu awak potong pelindung dia untuk memotong pelindung dia ataupun memotong wire. Bila kebiasaan kamu buat kabel UTP, kamu akan tahu benda ni adalah salah satu untuk memotong wire.
Okey, tak perlukan pelayar kat sini, dalam ni semua dah ada. Dia boleh potong, dia boleh lucutkan pelindungan kabel tu sendiri. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Vacuum cleaner. Okey, vacuum cleaner digunakan untuk menyedot habuk atau debu pada perkakasan komputer. Ini lebih kepada pencegahan Vacuum. apa? Kotoran. Lebih kepada pencegahan Sedabuk. pencegahan pasif ataupun preventive maintenance. Okey, biasa. Sebelum kerosakan kita perlu mengelakkan daripada kerosakan berlaku. Jadi ini untuk membersihkan habuk-habuk yang berada di motherboard ataupun di siapa yang guna laptop, boleh pada keyboard, monitor ataupun sebagainya, boleh menggunakan vacuum cleaner. Ini bukan vacuum yang sebetul habuk rumah tu Ini khas untuk komputer. Komputer saja. Komputer saja. Okey, faham? Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada tu. Tak ada, eh? Tak ada tu. Ada? Tak ada juga. Saya pandai je. Okey, ini adalah peralatan seterusnya adalah kabel stripper. Level super. Diguna stripper. Sekarang sniper. Kalau tengok dia mahal tu. Okey. Digunakan untuk memotong benda halus yang berada di dalam kabel dan digunakan untuk memotong pelindung kabel. Ini dengan pintu lebih kurang dengan pelayar. Dia memotong benda-benda yang halus. Kalau kamu tengok kat RJ45, kat kabel RJ45, kat kabel internet tu dia ada benda yang sedikit halus. Ini boleh guna untuk memotong benang tu. Oh, yang tadi punya tak boleh kata. Yang tadi punya boleh juga. Sebab tu saya cakap benda dia punya konsep lebih kurang. Cuma kalau ini lebih sesuai untuk memotong benda-benda yang halus. Yang tadi untuk kabel-kabel kan tebal. Jadi dia lebih sesuai untuk memotong kabel sebab dia lebih tajam daripada yang ni. Okey. Okey, ini cutter. Ini cutter biasanya orang buat untuk kabel UTP. Kabel UTP, kamu tahu kan kabel UTP yang warna biru tu? Oh, yang tadi saya cakap. Yang saya cakap tadi. Dia untuk melucut ataupun memotong wire. Memotong apa? Wire tersebut yang ada dalam kabel tu. Dan ia sesuai digunakan untuk kabel yang berbentuk bulat atau rata. Nampak kabel ini dipanggil kabel UTP. Tapi kebiasaannya dia warna biru. Ini kabel ni berbentuk Bulat. dia lebih pada sesuai pada bentuk bulat ataupun rata. Okey. Ini apa Sir? Peralatan lain ini adalah kabel tester. Tadi kalau kita buat internet connection kabel UTP, kita perlukan kabel tester. Sebab kenapa kita perlukan kabel tester? Penyambungan. Untuk nak tahu kabel yang kita buat tu berfungsi ataupun tidak. Dia digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel yang dipasang pada RJ11 atau RJ45. Okey, sebelum tu saya tanya, siapa tahu RJ11 yang mana? Tak tahu Sir. RJ45? Tak tahu juga. RJ45 dia lebih kepada internet connection. RJ11 yang mana ada kat rumah dia ada telefon bimbit, kan ada yang untung-untung. Itu RJ11 punya permukaan. Ni RJ45. Tak faham Sir. Tak faham Sir. Okey, siapa yang ada telefon rumah? Telefon rumah saya tak ada Sir. Okey, kalau kamu tahu telefon rumah, kat belakangnya ada penyambungan wire terus ke dinding. ke dinding tu ada tempat penyusul tu. Itu dipanggil RJ11. Oh, itu level. Itu 11. Kalau 45 dia lebih kepada internet punya. Oh, dia macam wifi tu. Macam wifi ataupun internet connection punya lah. Untuk menyalurkan internet. Macam mana kita nak tahu kabel tu berjaya dilakukan? Jadi dia menyalin kat situ. Mana? Ni. Yang ni? Itu biasa. Okey, kalau betul apa yang dia cakap, beri tepukan.
apa yang Adi cakap tu betul. Cuma Adi cakap kat sini pun kena menyala. Oh. Kalau menyala satu-satu maknanya kabel tu berfungsi atau tidak. Fungsi. Terus ni sampai 8 kabel sebab dia ada 8 sebab 8 warna. Oh, lah mana? Dalam satu aja kertas ni ada 8 warna. Jadi 8 warna ni mesti berfungsi. Contoh kalau satu dengan satu berfungsi maknanya dia satu dengan satu menyala maknanya dia berfungsi. Kalau dua dengan dua, tiga dengan tiga. Andai kata tiba-tiba yang tiga ni menyala tapi yang belah sini menyala kat belah 4. Maknanya rosak dia short. Bukan short, kamu yang salah buat. Oh. Itu kalau kamu yang salah buat. Okay, dia shot. Maknanya benda tu kamu kena potong, kamu kena buat balik. Sebab ada kabel yang tak masuk, ada wire yang tak masuk dalam permukaan dia. Itu saja penerangan daripada saya. Sekarang saya nak edarkan kertas penerangan kat kamu. Okey. Awak. Terima kasih, sir. Okey. Kamu semua dapat kertas penerangan betul? Baca. Okey, baca dan faham kertas penerangan tersebut yang saya bagi tadi. Okey, awak boleh bertanya sekiranya awak tidak faham Ada yang awak tak faham? Ada sir. Tak ada Saya boleh tanya soalan Ya, sir. Okey, soalan pertama. Berikan 2 jenis penyelenggaraan. Dua jenis. Tak ada jawapan kat sini je. 2 jenis penyelenggaraan. Angkat tangan. Bangun. Saya sir. Angkat tangan. Saya sir. Okey. Haji. Dia jatuh. Dia ada jenis penyelenggaraan. Iaitu pencegahan dan juga penjagaan pembetulan. Okey, beri tepukan. Okey, soalan yang kedua. Berikan 3 jenis penyelenggaraan. Siapa yang nak jawab? Saya sir. Saya suruh jawapannya. Jawapannya adalah cutter, Okey. plier and crimping tools. Tak tahan ni tadi. Dia betul kan? Okey, soalan ketiga. Apakah fungsi thermal paste? Apakah fungsi thermal paste? Menyusui apa panah dari apa ni? Disebut susah ke? Soalnya tu? Okey, cuba dulu. Demi bangun. Tadi adik jawab kan? Menyaluri apa panah dari heatsink ke Sing ke? processor. Okey. Tak berjalan. Sorry ya, sir. Menyalurkan haba panah dari heatsink ke? Ke processor. Prosesor. Okey, bagus, semua boleh jawab dengan betul. Maknanya kamu faham apa yang saya ajar tadi. Faham ke? Okey, kamu bersedia untuk aktiviti seterusnya. Kita akan membuat sedikit tugasan dan saya ingin menguji kefahaman, sejauh mana kefahaman kamu tentang penerangan yang saya bagi tadi. Okey, saya akan edarkan kata tugasan dulu. Okey, kamu. Okey, soalan-soalan yang berada di dalam kertas tugasan berdasarkan apa yang saya ajar tadi. Okey, Okey, faham faham. Okey, ada yang tak faham boleh tanya saya ataupun perlukan penjelasan daripada saya. Apa sir? Saya cuba cari itu. Okey Ya, sir. Saya beri masa selama 3 minit untuk kamu menjawab. Pukul 4.37 kamu akan habis menjawab. Okey, kamu boleh mula menjawab sekarang. Jangan di
Tadi Okay, kamu ada lagi 1 minit sebelum habis menjawab. ikut je dah tu. Ya, Je dah dah. apa? Dia macam mana tu? Kata fungsi 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 temukah? Fungsi temukah yang lepas apa yang tadi yang kita buat. oh, okey gitu. Nah, tu kan imajinasi. satu je kat sini. Tu ada tadi Google Table. Saya rasa Siap sir. Okay, tinggal lagi 2 saat. Kamu boleh teruskan menjawab. Okay, saya tengok kebetulan. Iya. Okey, masa dah pun tamat. Wah, boleh bagi kertas keluar balik, kertas bacaan. Baik, sir. Jangan dulu. Okey, apa faedah yang kita belajar hari ini adalah kamu belajar hari ini berkenaan dengan penyelenggaraan komputer. Betul. Betul. Jika kamu ada masalah, kamu boleh menjaga komputer kamu lebih lama daripada orang lain. Itu faedah yang kamu belajar ini, dan kamu kena peralatan apa yang kamu peralatan-peralatan perniagaan yang kamu perlu pakai semasa menyelenggarakan komputer. Betul. Betul. Ini faedah, jadi kamu tak perlu hantar kedai untuk membayar pulih ke, kamu boleh bayar pulihnya sendiri. Betul. Betul. Kamu boleh bayar pulih, kamu tak payah hantar kedai dengan kos lagi. Betul. Kamu bila kamu bayar pulih sendiri dengan ongkos kamu yang tersendiri lah. Kalau dekat lebih jimat, kalau kat kedai kamu kena bayar dia punya upah. Jadi bila kamu belajar ni, kamu boleh buat sendiri lepas ni kat rumah. Okey. Okey, kamu bersedia? Tajuk yang kamu akan belajar kelas lepas ini adalah penyediaan alat penyelenggaraan. Okey, kita dah belajar tentang apa? Penyelenggaraan. Kita dah belajar tentang jenis-jenis peralatan. Lepas ni kamu akan belajar tentang penyediaan. Sebelum kamu mulakan penyelenggaraan, kamu juga boleh kamu kena buat penyediaan dulu sebelum penyelenggaraan bermula. Kamu kena buat penyediaan peralatan sebelum penyelenggaraan bermula. Kamu kena buat sebelum penyelenggaraan bermula, kamu kena buat penyediaan penyelenggaraan. Jadi saya minta kamu bersedia untuk tajuk yang seterusnya. Okey. Belajar adalah harta kau yang akan selalu mengikuti pemiliknya ke mana pun jua. Kita akan jumpa kelas yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.